Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 24 hari bulan Disember 2022, kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh dalam bab perkahwinan. Untuk maklumat kenang-kenangan juga, hari ini 24 Disember 2014, dia panggil hari ini dalam sejarah hari masuknya air ke dalam masjid kita ni, banjir 2014 dulu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya peristiwa yang menyayatkan hati itu tidak berulang lagi di masjid kita ni. Sampai bila-bila pun kalau ada banjir pun tak sampai peringkat air masuk dalam masjid. Dan kawasan ini selamatlah daripada banjir-banjir. Sekadar menjenguk di tepi bawah tu, itu rutin biasa dia. Dan kita juga doa supaya Allah Ta'ala selamatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dilanda banjir, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, bersabar menerima ujian, dan Allah bantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Baik, para jemaah sekalian, kisah kita ni al-hikayatu al-khamisatu wal-khamsun ba'dal mi'ah. Kisah yang ke-155, tajuk dianya iaitu hukum wakil nikah. Mana boleh tak kita suruh orang lain jadi wali, tolong akad nikah. Seperti yang tuan-tuan duduk biasa buat sekarang lah. Ayah dia ada sebelah, suruh Pak Imam akad nikah. Kita kata jangan Pak Cik, angkat nikah tidak sesusah nak buat anak. Ni takut nak akad nikah. Sekali tu je seumur hidupnya. Adat kata lah, kecuali anak dia bercerai itu cerita lain. Tapi adat katanya kita jadi wali pada anak kita ni sekali seumur hidup. Secara majoritinya ada sebahagian 2-3 kali. Tak boleh nak akad. Kita kata kenapa lah lemah sangat kita ni. Jadi harus tidak jadi, bukan kata tidak boleh, tapi seeloknya kita sendirilah buat anak kita lah akad nikah anak kita kan. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, hadis ini an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin. Uqbah bin Amir meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya seorang laki-laki. Dia tanya apa? Dia tanya, atarda an uzawwijaka fulanah? Awak suka ke? Reda ke kalau aku kahwin kamu dengan fulanah? Nabi sebutlah nama calon isteri itu. Qala na'am. Kalau Rasulullah kahwinkan, sukalah saya, kenapa tak nak? Wa qala lil mar'ati, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula tanya wanita, tanya orang perempuan tu pula. Dia tanya apa? Atardaina an uzawwijaki fulanan? Mu reda ke tidak, nak ke tidak kalau aku kahwinkan mu ni dengan fulan?
Qalat na'am. Naklah Rasulullah. Kenapa pula? Rasulullah calonkan, Rasulullah pilih. Saya setujulah. Fazawwaja ahadahuma sahibahu. Maka Nabi pun kahwin si fulan ni dengan fulanah. Aku nikah kamu dengan ni. Mesti tuan-tuan rasa pelik. Macam Nabi ni wali yang paling besar sekali dalam dunia ni. Wali yang besar duduk di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh kahwin ke orang tu. Kita hari ni tak boleh. Ayah dia yang boleh kahwin ke anak dia, datuk dia kalau, ataupun kecuali apabila diwakilkan oleh ayah dia kepada Pak Imam juru nikah, boleh lah. Ataupun orang ni tak ada wali, dia panggil wali hakim, itu rujuk kepada mahkamah. Yang pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ni wali besar, kuasa dia, tapi Nabi tetap berunding. Nak ke tidak? Boleh ke tidak? Aku kahwinmu dengan orang ni. Orang ni dengan orang ni. Setuju? Bila dua-dua setuju, fazawwaja, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan keduanya. Fadakhala biha ar-rajulu wa lam yafrid laha sadaqa. Setelah kahwin, maka dua suami isteri duduklah bersama, perhubungan sebagai suami isteri, tapi Nabi tak sebut berapa mah kahwin. Ini masalah kita hari ni, isu kitanya lam yafrid laha sadaq. Dia tak kata berapa dinar, berapa dirham, berapa ekor kambing contohnya, tak sebut. Walam ya'tiha syai'an. Nabi tak beri apa-apa. Suami pun tak suruh apa-apa kepada suami, kepada isteri. Sedangkan dalam hadis lain Nabi tanya, mau ada ke mah kahwin? Cara dia punya cari tak ada. Nabi kata, cari walaupun khataman min hadid, walaupun cincin daripada besi. Hal ni Nabi tak tanya. Tapi ada kelebihan dia yang tersendiri. Wa kana ar-rajulu, si suami itu, mimman syahida al-Hudaybiyah. Dengar ni. Suami itu salah seorang yang menyertai perjanjian Al-Hudaybiyah di Mekah. Ingat Hudaybiyah kan? Pada tahun yang ke-6 Nabi kita pergi ke Mekah, tak boleh masuk, disekat di Hudaybiyah. Jadi suami ni salah seorang daripada tentera Hudaybiyah. Wa kana man syahida al-Hudaybiyah lahu sahmun bi Khaybar. Orang yang pergi ke Hudaybiyah, Nabi beri satu saham daripada harta rampasan Yahudi di Khaybar. Kena ingatlah sejarah tu. Kita ni sejarah kena kuat. Nabi kita masuk Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6, tahun yang ke-7 dia pergi ke Khaybar, tawan kota kebun Yahudi. Kaya lah masa tu. Itu dianggap fathan, sebagai satu pembukaan. Maka duduklah dua suami isteri dengan baik, tak ada masalah apa-apa, tak mengungkit. Biasanya kalau tak ada masalah dia tak mengungkit, relax je. Tapi kalau dia berkelahi sudah, engkau ni kahwin dengan aku 20 tahun, tak pergi lagi mah kahwin. Walaupun RM200 masa tu, ungkit, tapi kalau dah baik tak apalah. Tak mengungkit. Kau macam mana makcik-makcik kita tu? Cara kau mengungkit, kita pihak kita lagi harta kalau dia nak. Sayang. Jadi dua suami isteri sahabat ni, sahabiyun wa sahabiyah ini, tak ada masalah apa-apa. Ialah Nabi yang pilih. Falamma hadarathul wafa, si suami sakit gawat ataupun nazak, sakit nak mati. Tak tahulah sebab peperangan ke sebab apa, tidak dinyatakan. Yang pentingnya hadaratul wafa, suami ini nak mati. Apa jadi? Qala, suami beritahu kepada isteri,
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajani fulana. Dia beritahu pada orang lah, Nabi yang kawinkan aku dengan perempuan ini. Sehingga ulama kata wala'alla hadza mimma kana lin nabi. Boleh jadi kuasa tak sebut mah kahwin untuk Nabi, kuasa dia tu dibagi dengan mukjizat dia. Orang lain kena sebut. Jangan kata Nabi boleh buat. Tak boleh lah Nabi. Kita nak lawan macam mana, dia punya kuasa besar. Dia kena sebut walaupun berhutang kena bati. Dengan belanja mah kahwinnya RM50,000 berhutang boleh. Tak sebut. Jangan ni untuk Nabi. Kata ulama dia kata la'alla hadza mimma an yaf'alahu khassan bihi, ataupun dia tak sebut masa tu. Tapi sudah ada kira bicara. Baiklah. Suami ini seorang yang baik, isteri pun baik, dia boleh terima walaupun tidak disebut berapa mah kahwin. Walam mu'tiha syai'an, dia kata zawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajani fulana, Rasulullah dah kahwinkan aku dengan perempuan, dengan isteri aku ni. Walam afrid laha sadakan, aku tak pernah beri kepada dia mah kahwin. Walam mu'tiha syai'an, dan aku tak beri apa-apa ke dia. Tapi baik, tak pernah mengungkit, tak pernah berkelahi. Hari ni dengar ni, ini suami yang baik. Wa inni ushhidukum, sekarang aku saksikan kamu semua, anni a'taituha min sadaqiha sahmi bi Khaybar. Aku beri mah kahwin aku, mahar untuk suami isteri aku tu, saham bahagian aku dalam peperangan Khaybar. Berapa banyak tu? Bukan sikit. Saham yang diambil daripada Yahudi ditawan berapa banyak. Fa akhazat sahman, isteri pun ambil saham suami dia dalam Khaybar itu. Fa ba'athu bi mi'ati alfin, dia jual 100,000. 100,000 kalau dia ambil sodak boleh jadi berapa ya, tapi oleh kerana dia sabar, dia dapat 100,000. Tidak disebut daripada ini dirham ke dinar, wallahu alam, tak sebut, yang penting 100,000 angka. Allahu akbar. Walam 100,000 dia jual 100,000 dinar atau dirham. Maka hadis ini rawahu Abu Dawud, kata di para muhakkik dalam Sahih Sunan Abi Dawud, mengatakan hadis ini sahih, wallahu alam, dari sudut sanad. Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada 10 faedah daripada kisah ini. Ini penting ni para jemaah sekalian dalam bab perkahwinan. Dilalatuha, hadis ini menunjukkan kepada beberapa perkara. Perkara yang pertama, boleh kita wakilkan untuk kahwin. Boleh. Contohnya orang ni nak kahwin, dia kata mu tolong kahwin, jawab nikah aku, boleh. Ataupun suami, bapa, wali minta supaya siapa-siapa di kalangan orang yang dia percaya supaya kahwinkan anak dia pun boleh. Tapi sebaik-baiknya kita tak usah wakil lah. Kita ni ada tenaga, ada kemampuan, kenapa nak wakil pulaknya? Angkat nikah sendirilah, tak usah duduk suruh. Sebab tu kalau anak diminta supaya hadir majlis akad nikah, dia nak wakil dengan kita kata tak apa, mari nak wakil mari sini. Mana-mana orang nak wakilkan saya tolong akad nikah, simple je, mari. Sebab anak belajar dalam ilmu yang diamalkan dalam masyarakat Arab. Kalau tuan-tuan lah, perempuan payah nak pergi, lepas maghrib ke selepas solat, kita tengok Arab masuk dalam masjid Mekah, masjid Nabi ke, masjid Haram ke, masuk tu bawa dengan bahunya, bawa pakai mislah, muda-muda masuk, kita ikut. Biasanya dia nak aqdul qiran, nak akad kahwin, nak akad nikah masa tu. Mudah. Jadi biasanya dia panggil makzun syar'i ni, makzun tukar akad nikah ni, dia bapa di sini wali, anak teruna sini, dia suruh salam dua tu, dia ajar bahawa aku nikahkanmu dengan anak aku nama sekian, Timu binti apa,
dengan mah kahwin sekian. Kemudian dia paling ke budak tu, dia kata jawab qabil tu, selesai masalah. Ni sungguh ni 3 hari duduk rumah tok imam cokoh nak wakil suruh nikahan tu. Dia ada sini yang diwakil walikan oleh bapak dia. Kenapa? Oh kiu sangat bapak ni, tak pandai bercakap, bisu, tuli. Sampai peringkat tak boleh nak akad nikah nanoh ni. Lesh. Apa yang lemah sangat ni? Sebab itulah saya bergurau jarang-jarang kata pak cik, akad nikah anak tak sama, tak tidak sepenak nak buat anak. Saya katalah, kalau kita huraf panjang ke cerita lain pula jadi. Dah. Akad nikah sendiri, tak usah duduk payah. Kalau tak reti mari kita ajar. Cuma kadang-kadang makzun tempat kita tu dia semangat sangat nak jadi wali nikah, nak jadi wakil wali. Wallahu alam. Arak tak akad nikah anak orang, dia suruh, dia ajar je suruh akad nikah. Kita kata itu budaya yang baik. Baiklah. Tajuk sahibu al-hikayah, tuan cerita ni nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir al-Juhani, Imam al-Muqri. Muqri maknanya mahir dalam bidang Al-Quran. Gelaran dia Abu Isa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi, sahabat Nabi. Telah meriwayat daripada dia oleh Sa'id bin Musayyib, Abu Idris Al-Khawlani, Sa'id Al-Maqburi dan ramai lagi. Kana aliman, seorang alim, muqri'an, mahir dalam bidang bacaan Quran, fasihan, lidahnya fasih, faqihan, faqih, faradiyan, ahli faraid, mana ahli pakar dalam bidang bagi harta pusaka, syairan, penyair, kabirus sya'ni, kedudukan yang tinggi, wa huwa kana al-bari ila Umar fi bipati Dimash. Dia ni bari maknanya utusan yang menyampaikan maklumat pada Sayyidina Umar dalam pembukaan Dimash. Allahu akbar. Dia menyaksi peperangan Siffin bersama Muawiyah, sempat hadir dalam pembukaan kota Mesir, dan dia yang buat sempadan, kalau kita katakan macam juruko pemetaan Bandar Mesir itu dia buat, dan dia menjadi ketua bagi tentera di Mesir bagi Muawiyah. Dan dia ni salah seorang daripada ashabus suffah, sahabat yang tak ada duit, kerja dia hanya sibuk duduk di sofah di belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk tunggu bila ada arahan perang ataupun Nabi keluar nak kuliah. Itu dia panggil ashabus suffah. Kalau kita hari ni kan orang duduk pondok, pondok Madinah masa tu, dia ni salah orang daripada ashabus suffah. Dan suara dia bagus, suara dia cantik. Pernah Umar suruh dia baca Quran, a'rid alayya ya Uqbah, Uqbah baca Quran aku nak dengar. Faqara'a, bila dia baca, fabaka Umar menangis dengar sahabat ni baca Quran. Allahu akbar. Meninggal dia di Mesir pada tahun sanat tasamani wa khamsi 58. Kubur dia ada di Muqattam, nama di satu bukit di Mesir, Muqattam. Baik, suaminya siapa? Ni kita nak cari suami itu siapa? Orang yang bertuah, yang nak dikawinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu man. Pengarang kita kata lam a'sur lahu ala ismin. Aku tak jumpa nama dia. Tak jumpa cari nama. Dalam riwayat tak ada. Jadi bagi seorang sahabat tak tahu nama tak ada masalah. Tidak memberi kesan kepada riwayat dia. Yang pentingnya kita nak ambil dilalah al-waqi'ah, peristiwa yang berlaku untuk kita dapatkan istinbat hukum. Cuma yang kita boleh detailkan maklumat dia ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu, masuk Islam sebelum Hudaibiyah, dan dia sempat hadir bersama Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, bermakna dia salah seorang daripada ashabu bai'atir ridwan yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala redha
kepada orang mukmin yang bersama Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi seorang yang benar dari dia punya janji, wafiyan, seorang yang orang panggil menunaikan tanggungjawab dan berintegriti sangat-sangat. Sebab tu walaupun dia belum lagi beri mah kahwin kepada isteri dia, boleh jadi dia miskin pada masa tu, tapi bila dia dapat harta Khaybar, dia kata, ambillah saham aku tu sebagai mah kahwin. Banyak, bukan sedikit. Isterinya siapa pula? Ni. Allahu Akbar. Ammal mar'atu. Ya, baik. Suami ni seorang yang benar niat dia. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia dengan sebab dia sabar, harta rampasan daripada Khaybar, dan dia telah jadikan sebagai sadaq ataupun mahar. Jadi orang ni, orang seperti ni, orang yang ada integriti, la tadhi' indahu al-huquq, tidak hilang hak orang di sisi dia ingat, dan tak ada orang yang dizalimi walaupun lama juga masa tu. Dia ni baik. Isterinya siapa? Kita korek cari isteri dia siapa. Ammal mar'atul lati wakkalatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tuan Syekh kita kata lam a'sur laha ala ismi. Aku pun tak jumpa juga nama dia secara khas, tapi aku boleh simpulkan peribadi dia sahabiyatun, sahabat Nabi, jalilatun, yang mulia, radiyatun, seorang yang redha dengan ketetapan Allah, qani'atun, orang yang berpada dengan apa yang dia ada, dia tak minta pun. Mana mah kahwin aku? Tak ada. Beriman dia dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia redha dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi, nak kahwinkan dia, dan dia serahkan urusan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang terbaik untuk pilihan diri dia. Dan tak ada riwayat kata dia ni sibuk-sibuk nak menuntut mah kahwin dia, tak ada. Maka disitulah kata di para ulama, pengalaman ulama, tanda tuan-tuan, pengalaman para ulama, dia kata wala tajidu imra'ah radiyah bil qalil, kamu tidak akan dapati mana-mana perempuan yang redha dengan rezeki yang Allah beri kepada suami dia sabar. Kalau boleh banyak, sabar cara banyak. Boleh sikit, sabar cara sikit. Illa wajadtaha sa'idatan fi hayatiha, kamu akan dapati wanita ini wanita yang bahagia dalam hidup dia. Tak usah kita dengki dengan dia, tak usah cemburu dengan dia. Ni hidup etek hari-hari. Apa engkau ni, suami bagi mah kahwin pun sikit, tengok orang lain. Bukanlah tanda kebahagiaan itu mah kahwin yang mahal, yang tinggi. Tidak ada. Baiklah, suami pun kita tak dapat kesan, tapi dia sahabat Nabi. Isteri juga tak dapat dikesan secara spesifik, tapi dia sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Jadi dari sudut sejarah, bilakah berlakunya Hudaybiyah? Jawabnya pada bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-6. Dan oleh kerana Nabi kita disekat oleh Quraisy tak boleh masuk Mekah, maka Allah SWT telah beri khabar gembira, fathan qariban, akan datang pembukaan yang dekat. Jadi ulama kata pembukaan dekat itu dekat dengan pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8, tapi pembukaan awal Zulqa'dah duduk di Madinah, duduk Mekah, kena sekat. Bulan Safar tahun yang ke-7 Nabi kita pergi buka Khaybar. Maknanya dalam 3 bulan atau 2 bulan ya lagi, fathan qariban, pembukaan kota Khaybar yang begitu banyak harta yang diambil. Jadi sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu, dia telah mewakilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kahwinkan dia, dan dia jadikan sadaq ataupun mah kahwin dia itu saham yang dia dapat di Khaybar. Maka dia dapat. Jadi barang-barang Khaybar ni ada pelbagai jenis. Ada jenis yang boleh dipindah.
Seperti makanan, gandum contohnya, sair, minyak sapi, pakaian, senjata, hayawan, kenderaan, kuda dan sebagainya, ataupun harta yang tak boleh dipindah. Apa dia? Bumi, tanah, nakhil, pokok tamar. Ini dia panggil yang tak boleh dipindah. Maka jadi dia sahabat kita ni boleh jadi dapat dua-dua. Waktu dia hidup, dia gunalah harta-harta yang boleh dipindah tu. Bila nak mati, dia ambil tanah dia tu, serah kepada isteri. Wallahu alam. Baiklah, timbul lagi isu, boleh ke kahwin tak ada mas kahwin? Boleh ke tidak? Jawabnya dia kena sebut, cuma secara bertangguh. Jadi apabila seorang suami ni tak beri mas kahwin kepada isteri dia, ataupun dia bagi separuh je, ataupun dia niat berhutang, maka jawab dianya, mas kahwin itu tidak gugur. Kalau dia berhutang, dia kena bayar. Bahkan kalau dia tak sebut berapa mas kahwin pun, dia kena beri kepada mas kahwin pada isteri dia. Dia panggil mahrul mithil. Apa dia mahrul mithil? Mas kahwin yang sepatutnya. Maknanya pada zaman ni, zaman perkahwinan ni, orang biasa, orang kampung ni bagi mas kahwin, kita kata 200, 20 dinar ke, 2,000 ke 5,000 ke, ikutlah. Jadi kalau dia tak namakan mas kahwin berapa, jadi kita balik kepada uruf. Keluarga dia ni, adik-beradik dia ke, mak saudara dia ke, keluarga dia berapa ribu? Biasa 5,000, bagi 5,000. Saya tak sebut berapa, nak bagi 1,000 lah. Oleh kerana awak tak sebut, kita akan beri mahrul mithil, mas kahwin yang sesuai, yang sepatutnya diberi kepada keluarga ataupun orang-orang yang setara dengan dia. Tak ada kezaliman. Dalam Islam tak ada zalim. Zalim apa dia ni? Maka kita kena beri, kena beri. Bahkan Nabi suruh cari cincin daripada emas, cincin tu tak jumpa jari. Nabi kata walau khataman min hadid, cincin besi pun tak apa. Tak ada juga. Oi, kalau kita kata miskin ni, miskin tegar ni, beli berapa ni? Lebih pada 40 ni, cincin besi pun tak ada ni. Akhir kali dia kata dia boleh baca Quran. Tak apa. Nabi kata jadikan mas kahwinmu mengajar bini mengaji Quran. Kena ada juga satu pemberian, anugerah kena beri. Jadi bila tak beri apa-apa, maka dia balik kepada mahrul misil. Kena balik kepada nilai mas kahwin mengikut harga semasa, mengikut orang pada masa tu. Jadi suami ni walaupun dia tahu dia belum beri, tapi adalah kepala dia. Dia ingat hak orang. Baiklah para jemaah sekalian, isu yang keenam, Nabi SAW istabtana raghbata kulli minhuma. Nabi tanya setiap orang, atarda, mureda, awak suka? Sampai calon suami dan isteri jawab, na'am, ya Rasulullah, saya setuju. Dia kena jawab. Ini menunjukkan kepada istantaqahuma sarahatan. Nabi kita nak wakil ini secara resmi dan sarahah, maknanya jawapan yang mantap, ya saya setuju. Gitu. Mana kalau bertulis dengan ini saya mewakilkan. Jangan duk mai ikut mana tak boleh mai ikut gitu. Kena jelas nak ke tak nak. Orang Kelantan kata say ke tak say. Kena duduk situ, say ke tak say. Kalau say, ambil, tak say, klik. Jadi apa-apa wakil biar jelas lah. Jangan duduk main ikut serah kawak lah. Tak boleh serah gitu. Benda banyak dalam dunia ni, main serah-serah mana boleh. Serah-serah tak boleh. Baik. Orang yang nak wakil, wal bada an yakunal muwakkilu rajulan.
Jadi orang yang nak wakil pada orang itu laki-laki. Laki-laki yang berakal, sifat dia baligh, huran ni orang merdeka, hamba tak ada zaman sekarang ni. Fa in faqadal muwakkilu, kalaulah orang yang mewakilkan itu tak cukup sifat, orang bodoh, faqidul ahliyah, maka tidak sah wakil dia tu. Tak sah. Dia sah dia nak sahnya orang nak wakil ke orang, dia sendiri tu ada kemampuan untuk berfikir, ada keahlian, baru dia boleh wakilkan. Adapun perempuan, fa jumhurul ulama ala anna liwaliyha al-haqq. Jadi majoriti ulama kata boleh je wali si wanita itu kahwin walaupun tidak diwakilkan. Boleh ya. Tapi dia kena ambil muwafaqah, persetujuan yang jelas daripada si wanita itu bahawa dia setuju untuk kahwin dengan fulan. Jangan hidup kahwin tak terpasal. Kahwin dengan orang yang tak kufu, jadi macam cerita hak dah lepas. Dia pergi repot ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun pergi kahwin paksa macam hak lain dulu tu tanpa izin pun dia boleh pergi repot dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibatalkan. Maka dalam bab wakil ini penting bagi kita, wal wakalatu tajuzu, wakalah maknanya ambil wakil ni harus secara umum ataupun secara khusus, secara terbuka ataupun secara bersyarat. Jadi semua tu ada tempat dia lah. Jadi kalau kita kata al-ammatul mutlaqah, orang ni mendapat wakil secara terbuka. Contoh ini kata saya ni nak kahwin, pak cik pergi cari mana-mana hak pak cik berkenan dengan budak perempuan, asal kecomel je. Jangan pergi cari hak tak ada tangan kaki pula menikah apa lah, buta ke apa. Yang ni hak cukup syarat, okey, saya setujulah. Itu dipanggil wakil secara umum. Wakil secara umum. Jadi pak cik mungkin cari jumpa budak tu. Mun nak aku kahwin dengan fulan. Nak dia pakai ni. Itu boleh. Ataupun dia buat secara khas. Saya nak orang tu. Itu tak boleh kacau dah. Sifat dia macam ni. Kalau nak kahwin nak isteri tu tinggi dia sekian, kita kata berapa kaki. Tak boleh kita cari hak kenik, tak cukup syarat. Jadi macam-macam dia panggil. Cuma kalaulah si apa ni wakil tadi pergi kahwin dengan orang yang tak cukup syarat, sah ke tak sah? Ada ulama kata fal aqdu sahih, akadnya sah. Walahul khiyar, dia boleh pilih. Minta maaf lah, anak ni awak ni dah jadi isteri saya dah ni, tapi oleh kerana saya tak setuju, sifat saya nak ni, si wakil ni tak cukup syarat, dia kahwin juga, maka saya pulang balik. Tidak ada masalah. Jadi bila dia pulang balik tanpa dia sentuh isteri tu, tak ada lah. Jadi tak ada, dia orang panggil lepas gitu lah. Maka pada jemaah sekalian, wakil ni boleh kita wakil, tapi macam saya sebut tadilah, diberi galakkan kepada bapa wali nikah ni supaya dia sendiri yang akad nikah. Ana rasalah dari sudut psikologi, dari sudut penghargaan seorang anak kepada bapa dia sebagai wali, tentulah lebih baik, lebih tinggi darjat dia daripada bapak dia suruh orang lain akad nikah. Suruh orang lain. Dia kata ustaz. Tapi kadang-kadang ayah dia tu ustaz. Ayah dia ustaz. Tapi oleh kerana tok guru dia ada sekali dengan dia, minta tok guru lah tolong akad nikah anak hamba ni. Hamba wakil ke tok guru. Kita kata wakalah itu boleh. Tapi seeloknya tak payah wakil, sebab dia bukan OKU, bukan orang yang kurang upaya. Cuma kita boleh beri penghargaan kepada guru kita, tuan guru, nak minta nasihat, khutbahkan perkahwinan ni, biar tok guru nasihat. Kan boleh. Itu penghormatan. Lepas dia akad nikah pula, minta pula tuan guru, ada tok guru lain pula. Tolonglah baca doa, minta keberkatan majlis kita ni, anak kita ni baik sampai ke mati, sampai ke syurga. Boleh je.
Tak syarat mesti akad nikah kena akad nikah hak awak tu. Kenapa nak serah pada orang? Ini mungkin ramai tak setuju lah ni, apalah buat anak kacau kita ni. Tak, anak saya 8 orang semua wakil ketua email belakang, relax lah saya. Dia jual ambil gambar. Kita kata tak lah. Bagi orang lain lah tukar kameranya. Awak tu tukar apa ni, juru akad nikah pada malam tu. Mudah. Tak. Cara saya buat ni payah ke mudah? Berasa confident ke nak akad nikah anak pas ni? Berasa dah? Awak pergi ada ni. Uzawi juga contohnya. Aku kahwinkan mu. Kita ajak ayah dia. Ayah dia berkata bahawa aku kahwinkan awak, apa nama gawa menantu dia ni, Muhammad bin Abdullah contohnya, dengan anak perempuan saya, nama dia Aisyah binti Muhammad, mas kahwinnya sekian. Payah. Kita ajak pula sunat tu. Jawab bahawa saya terimalah nikahnya bagi diri saya dengan mas kahwin yang tersebut. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Tamat dah majlis. Ni kok yang diwakil-walikan oleh bapaknya kepada saya. Apa wakil wali duduk cakap sini. Wali bukan duduk di hospital nak wakil-wakil. Itu pandangan saya. Kita lebih suka, lebih gembira, lebih happy kalau bapak sendiri yang bertanggungjawab. Jadi bapak yang ada ni tanggungjawab lah. Dan akad nikah lah anak tu sendiri. Tak ada benda payah atas dunia ni. Boleh je buat. Woi. Pengalaman kita bila buat lagu ni kan. Allahu Akbar. Bila kita pegang tangan dua-dua, tangan mertua dengan menantu, sejuk tangan mertua pada menantu. Sejuk tangan tua pada menantu. Kata gua no siapa ketan ni. Apa kan. Menantu dia relax je. Tua tak tidur 3 hari dah nak. Menantu ni tak tidur juga tapi mikir nak bini, ni mikir nak akan nikah anak. Allahu Akbar. Jangan buat payah-payah. Buat mudah-mudah. Kan? Yassiru wala tu'assiru. Benda mudah jangan diperpayahkan, jangan dinyusah-nyusah. Baiklah, isu yang terakhir, ulasan kita yang terakhir kepada kisah ini, kata-kata suami tadi, wa inni ushidukum anni a'taituha min sadaqiha sahmi. Jadi aku beri kepada suami, kepada isteri aku ni min, daripada sebahagian daripada apa ni, saham dia di Khaybar tu. Jadi kata ulama, min huna tuhi, nampaknya litab'id. Jadi sebahagian daripada sodak dia, sebahagian daripada mas kahwin dia tu. Kalau kita kelih dalam sudut bahasa, aku bagi sebahagian sodak. Tapi dari sudut riwayat hadis sahabat kita ni, tajuk kisah kita ni, riwayat hadisnya apa dia? Tak, semua beri belaka. Mas kahwin itu full. Kerana ada riwayat daripada Al-Hakim, riwayat Al-Hakim, hadis kita ni riwayat Abu Daud tadi. Dalam riwayat Hakim kata, wa inni ushidukum, aku saksikan kamu semua, anni a'taituha sadaqaha sahmi bi Khaybar. Dia tak ada kalimah min. Tak ada kalimah min. Daripada sebahagian daripada mas kahwin, sebahagian daripada bahagian Khaybar, maknanya dia beri total penuh saham dia di Khaybar tu full kepada isteri dia. Ikut dia lah bini dia nak bagi berapa, sibuk orang lain tu. Jadi ada juga orang kata saham dia tu banyak, dia dapat di Khaybar pun dia dapat, di lain banyak. Jadi di Khaybar tu dia jadikan mas kahwin. Jadi kita kata boleh berlaku lah. Boleh berlaku, sama ada Khaybar ke atas hak lain. Yang pentingnya boleh. Untuk maklumat para jemaah, benda ni benda rahsia. Kalau bagi tahu pun tak apa, tak bagi tahu pun. Dia mas kahwin ni tak ada had, tak ada limit. Daripada khatam min hadid, daripada cincin besi, sampai kepada peringkat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintaran. Kalau kamu bagi berpikul harta pada binimu tu, mu jangan ambil kalau sudah bersama dengan dia. Ni sudah kahwin 3 hari, kahwin tu habis darah dah. Aku tak mahu dah budak ni ambil kelip. Spikul harta yang bagi. Spikul mah lah kita kata dah. 10 kilo mah tak boleh ambil dah. Dia sudah jadi janda.
Nak ambil balik pula dah. Mana boleh, tak boleh. Allah, banyaklah peristiwa-peristiwa kebaikan yang dibuat oleh suami itu kepada isteri dalam peristiwa perkahwinan. Ada orang beri banyak pada isteri dia. Macam-macam dia beri. Kereta besar. Nama bini dah, kereta tu tak ada apa-apa. Yang besar. Allahu Akbar. Ada setengah orang ni, sahabat saya ni, dia buat resort mana, tempat comel lah, tempat apa ni, tempat sewa-sewa ni, peranginan. Molek lah. Dan dia pun ajak kita pergi. Kata nama apa ni, nama isteri ke ni? Oi, lah dia kata. Kenapa? Tak sama nama isteri. Kita dengan isteri ni, kita tidak tahu kesudahan, akhir kesudahan. Adakah sampai ke mati, sampai ke syurga, ataupun separuh jalan. Jadi tak boleh buat nama bini. Sebab sekian-sekian. Kita kata iyalah. Masing-masing lah. Yang pentingnya, untuk urusan sodak, urusan mah kahwin ni, tidak ada had. Kalau mau bagi speaker pun boleh, bagi cincin besi pun boleh. Yang pentingnya persetujuan antara dua-dua pihak. Tapi ingat, harta mah kahwin itu hak isteri, hak budak tu. Hak anak yang kahwin tu bukan mak bapak. Ni ada setengah orang dia beri anak, dia letak harga mahal-mahal, lepas tu dia ambil balik duit tu. Sebab nak buat kenduri, besar-besar, nak sewa hall, sewa dewan. Buat apa sewa mahal? Sewa kemah cukup lah. Kalau tak ada duit, sewa kemah. Saya bagi anak lah, sewa kemah ni kalau perlu. Kalau tak perlu, kita jemputan tak ramai. Anak beranak kita je. Depan tangga kita tu luas, hos. Arab kata hos ni apa dia panggil, halaman. Parking kereta apa boleh masuk 3-4 buah. Apa hidup sibuk, hidup pasal kemah atas jalan raya tu kenapa? Ni daripada hari ni, esok kenduri, lusa baru buka. 3 hari orang tak boleh lalu jalan di bawah depan tangga dia sebab pasal kemah. Konon-kononnya majlis perkahwinan. Saya kata majlis perkahwinan tidak syarat pasal kemah depan tangga, lebih-lebih lagi di atas jalan raya. Alah, itu hak orang, hak jiran nak lalu, kenapa kita sibuk? Banyak tempat anda pergi, kemah atas jalan raya. Dalam pagar rumah dia, kosong lagi, boleh je pasal. Kata kenapa pasal sini? Pasal dalam pagar rumah. Kenapa? Kata ni jalan. Hukuk, jalan orang lalu. Kita tak boleh sekat jalan orang tu. Tapi jadi fenomena. Bila kahwin, bebas. Telah mendapat keizinan untuk menyekat jalan orang. Tak. Kabil kalau darurat sangat, rumah dia apa sempit, kawasan apa tak ada, terpaksa atas jalan raya, bolehlah kita pasang. Contohnya kita kata kita nak kenduri pada pukul 12 tengah hari, pukul 10 terpaksa. Habis pukul 5 petang, pukul 7 lipat. Balas. Cukup. Ni pasal malam ni lagi orang tak boleh lalu. Besok pun tak angkat lagi. Kenapa? Itu dia panggil hukuk, hakul jiran. Hak jiran tu jangan dikacau. Kita masuk bab kemah pula ni. Semula bab kemah ni kita berhenti setakat sadaq, setakat mah kahwin. Ada pun cerita Khaybar tadi, alhamdulillah tuan-tuan, dalam buku Perjanjian Hudaibiyah tu anda dah tulis dalam buku sejarah Mekah ni. Tuan-tuan boleh ambil lah untuk orang nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak pergi apa. Elok kita baca buku ni. Bila sampai Madinah, cari buku kawan dia, nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dari sejarah ini, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Sebab yang saya duduk kempen ni, sebab alhamdulillah bila kita jumpa dengan orang-orang yang pergi, Allah, dia kata Ustaz Abu Anas jazakallahu khairah, saya baca buku ni waktu pergi umrah, waktu pergi haji, seronok. Sebab banyak cerita-cerita yang dipaparkan, walaupun tidak semua, tapi kata orang kalau tak boleh bawa semua, jangan tinggal semua. Alhamdulillah, ala ni'matil Islam wal iman. Dan setakat itu dulu, insya-Allah kita sambung lagi kisah yang akan datang dalam kisah-kisah hikayatun fiqhiyatun mukhtarah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.